إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan tunai apa yang Allah perintah kita dan juga kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat Islam dan juga iman. Ini seharga-harga nikmat. Kerana jika kita tidak ada dua nikmat ini, iaitu nikmat Islam dan iman, nescaya kita tak boleh mai duduk seperti kita duduk sekarang lah ni. Kalau kita tidak ada nikmat iman, nescaya kita tidak akan jadi ahli syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia untuk orang beriman. Maka alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap kita dalam iman dan juga matikan kita dalam iman. Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin baca satu hadis kepada ahli Jumaat yang dirahmati Allah. Hadis yang berbunyi, badiru bil a'mali fitanan. Nabi SAW pesan kepada kita semua selaku umat akhir zaman ini. Gapo Nabi pesan pada kita? Badiru, cepat-cepatlah bil a'mal, dengan amalan soleh. Cepat-cepat buat amalan. Lebih-lebih lagi umat akhir zaman. Kita ada peluang bila, ada masa bila kita cepatkan buat amalan soleh. Dengan situ ada kebaikan, kita segera buat. Masa ni ada semaya sunat duha, contohnya, kita segera buat. Sebab gapo? Lepas pada Nabi suruh kita segera buat amalan soleh, buat amalan baik tu, kerana gapo? Kerana lepas pada, kalau kita tak segera, akan timbul fitnah. Fitnah tu yang mari mata dah akhir zaman. Macam-macam fitnah. Fitnah paling besar sekali, fitnah syubhat. Syubhat ni fitnah hak nak buat kita geleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Satu fitnah lagi nama fitnah syahwat. Fitnah syahwat ni benda hak nafsu kita suka. Sama ada dengan retina ataupun dengan harta, dengan pangkat, benda hak nafsu kita suka. Tu panggil fitnah syahwat. Dua-dua fitnah ni akan buat kita geleweng dan juga kita tak sapa matlamat kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi SAW pesan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah buat amalan soleh. Sebab gapo Nabi suruh kita buat amalan soleh? Kerana dengan amalan soleh akan tahan kita, akan jaga kita daripada fitnah-fitnah yang akan berlaku. Seperti semaya fardu, seperti semaya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat suci Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu akan cegah kita, sekat kita daripada benda fahsyak, benda jahat dan juga benda mungkar. Dengan semaya ni boleh tegah kita, boleh sekat kita daripada fitnah jahat tu tadi. Dan juga dengan amalan soleh seperti puasa. Nabi kata, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah pagar bagi diri kita. Apabila kita puasa, kita buat amalan soleh puasa ni, itu adalah pagar untuk kita nak pacan dengan fitnah. Apabila fitnah mari, kita duduk dalam amalan soleh seperti kita puasa itu, Nabi janji kata puasa akan jadi pagar bagi kita.
Dan fitnah ni bahaya ya siapa tahu mana. Nabi kata pula kaqitta'il lail muzlima, seperti waktu malam yang gelap. Makna kata apabila fitnah mari ni kita tak nampak apa dah. Tak tahu kata hak mana benar, tak tahu kata hak mana salah. Tak tahu kata tok guru ni ngajar betul ke tidak. Jadi capo gaul habis dah. Jadi gelap habis. Kita tak tahu nak pergi hak mana. Satu hadis lagi Nabi SAW bersabda, akhir zaman nanti, fitnah akhir zaman salah satunya iaitu yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang kecek benar, tak ada orang percaya. Orang kecek bahang, orang kecek wari, tak ada dalil Quran sunnah ke apa tu, pakak sanyung, pakak akik hok ning lah ulama hok ning. Jadi balik. Ni salah satu daripada fitnah akhir zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pesan pula pada kita, bukan kata Nabi royak kata fitnah lagu tu, lepas kita duk pacen dengan fitnah dengan kita tak tahu cara dak. Nabi royak jalan pula pada kita. Lepas pada Nabi mati ni, Nabi pesan apa pada kita? Nabi kata taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Nabi kata aku tinggal dua perkara lepas aku mati ni. Kalau fak mu pergi kejap-kejap, pergi kemas sungguh dengan dua perkara ni, nascaya fak mu tak sesat. Walaupun marilah kelai kabut tara mana, marilah. Jadi kata fitnah buat kita gelak tak tahu nak pergi mana. Kalau pergi dua perkara ni, insya-Allah kita lan tadillu. Nabi kata tidak akan sesat sama sekali. Pertamanya kitabullah, iaitu Quran. Kalau kita pergi dengan Quran sungguh, insya-Allah kita tidak akan sesat. Tapi tak cukup dengan Quran saja, dan juga kita kena pergi sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi inilah akan hurai isi-isi apa hak Tuhan nak dalam Quran. Makna kata kalau kita pergi dua perkara ni, Quran dan juga sunnah Nabi, nascaya kita tak akan sesat seperti mana Nabi SAW janji dalam hadis dia. Dan juga pergi kita tentang sunnah Nabi ni, bukan hanya kita pergi Nabi, sanyung Nabi sampai ke setengah-setengah kaum sekarang lah ni. Kata selipar Nabi tu metok di piyah akik sanyung sampai tangan tu. Kita tak kata salah, tetapi nak raya kata hak Nabi pesan kepada kita tu suruh pergi di amalan sunnah Nabi. Bukan pergi di sanyung Nabi akik berdoa sampai ke amalan Nabi tu tak tahu duk mana. Hak tu bukan pergi yang sebenar. Hak Nabi suruh kata in tamassaktum bihima di sini, Nabi suruh kita pergi dengan amalan Nabi tu. Sunnah Nabi, Nabi buat gapo tiap hari ye, Nabi buat gapo malam, Nabi buat gapo pagi. Ada amalan gapo hak Nabi tu, kita buat hak tu. Tu makna kata kita pergi sunnah Nabi. Bukan kita sanyung Nabi, akik Nabi sampai masa lebih lagi bulan Rabiul Awal pakai akik Nabi, tetapi amalan sunnah Nabi hak Nabi hajar tu tidak jalan atas diri dia. Itu tidak panggil kata pergi dengan sunnah Nabi. Pergi dengan sunnah Nabi adalah kita turut amalan-amalan sunnah Nabi. Itu adalah pesanan Nabi. Dan juga fitnah ini pula, sampai bila kita kena tunggu, kena sabar. Nabi SAW royak pula dalam hadis kata, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah fakmu. Lepas pada Nabi mati ni akan timbul macam-macam fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Maka Nabi pesan kita, sabarlah mung, wahai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mana? Hatta talqauni alal haud. Sehingga kamu jumpa dengan aku, bertemu dengan aku di telaga Kausar tu. Nah, kata siapa matilah kita kena sabar. Ujian yang Allah SWT hantar kita mari ni, akhir zaman, lebih-lebih lagi umat akhir zaman ni, bukan kata mari start tu lepas tu pergi kita senang tak. Ya nak mari semua, habis satu ujian, masuk ujian ni, mari satu fitnah, masuk fitnah ni.
ia tak habis. Maka Nabi ajar kita pertama kali pergi dengan sunnah Nabi, sebab Nabi janji dah bahawasanya tak akan sesat bagi dia pergi Quran dan juga sunnah Nabi dengan amalan Nabi itu. Dan juga yang kedua, Nabi ajar kita, suruh kita sabar. Sabar sampai kita boleh jumpa Nabi di Telaga Kausar. Nabi suruh kita sabar sehingga kita akan jumpa Nabi di Telaga Kausar. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita dengar dah bahawasanya Nabi suruh kita segera untuk buat amal soleh dalam hidup kita sebelum nak datang fitnah yang gelap. Kita tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Maka sekarang lah ni nak sapa dah untuk kita bersungguh buat amalan soleh. Oleh kerana esok hari pihak Cula dia akan tentukan satu bulan Syaban, iaitu hari Sabtu esok hari. Maka bulan Syaban salah satu bulan yang Nabi SAW ambil penting. Kerana dalam satu hadis Nabi kata, bulan Syaban ini banyak manusia lalai dengan dia. Kerana masa-masa dulu lagi bulan Rajab ni sebagai bulan haram. Bulan haram dalam Islam 4 bulan. Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan. Maka bulan Rajab salah satu daripada bulan haram yang orang dulu-dulu pun ambil berat. Jaga, tak saya buat jahat pada bulan tu. Dan juga bulan Ramadan. Orang Islam pakai ambil berat bulan Ramadan. Tapi di tengah tu bulan Syaban, jadi orang ralik. Tak ada sungguh mana dengan amalan pada bulan Syaban. Maka Nabi kata bulan Syaban inilah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan akik amalan kita naik pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Syaban ini bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akik amalan kita naik. Seperti minggu hari Senin dan juga hari Khamis, Allah Subhanahu Wa Taala akan akik amalan kita naik. Tahun ni bulan Syaban inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala akik amalan kita naik. Maka Nabi kata pula, dan aku suka nak amalan aku naik tu dalam keadaan aku duduk puasa. Sebab tu kalau kita tengok banyak-banyak hadis, berbagai hadis Siti Aisyah sendiri, dia kata dia tak biasa tengok Nabi puasa banyak pada bulan mana lain pada bulan Ramadan tu, malaikat bulan Syaban ni puasa banyak sekali. Bulan Ramadan juga dah wajib. Tapi bulan biasa tu hak Nabi puasa banyak sekali adalah bulan Syaban. Bulan Syaban hak kita nak masuk esok hari ni. Oleh kerana salah satu sebab kerana Nabi suka nak amalan dia naik dalam keadaan Nabi duduk puasa. Malaikat akik amalan Nabi naik, Nabi duduk puasa lagi. Maknanya duduk dalam ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak puasa, mungkin kita buat ni tak ada duduk dalam ibadat. Tapi kalau kita puasa sehari, masa kita tu duduk dalam ibadat semua, maka amalan kita hak naik gitu jadi amalan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita ambil beratlah bulan Syaban yang akan masuk esok hari itu. Kalau kita ada kemampuan, kita pakat-pakat puasa banyak mungkin. Kerana Nabi kita pernah tunjuk waktu ayang pada kita, Nabi puasa banyak lebih pada bulan-bulan lain. Maka satu perkara lagi peringatan untuk kita semua yang Nabi kata suruh kita segera buat amal sebelum datang fitnah ini. Saya ingin nak royak satu demi satu untuk amalan yang kita buat hari ini supaya kita akan sampai matlamat kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali iaitu kita kena buat amal ibadat hak Allah Subhanahu Wa Taala fardu dengan sempurna. Lebih-lebih lagi semaya 5 waktu kita kena buat sempurna. Kerana Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan mana hak Tuhan kasih, hak buat Tuhan kasih malaikat, hak Tuhan fardu pada kita. Kalau kita buat amalan tu, Tuhan akan kasih kita ke tambah. Semaya 5 waktu. Bagaimana kita nak sempurna? Iaitu kita pergi semaya di masjid. Kerana kalau kita semaya di rumah tu, satu, tidak ada jemaah dah.
Dan yang kedua, kemungkinan hati kita dengan sebab maya sore dia dilalai, dia ingat kot lain, maya 3 ke 4 ke 5. Oleh kerana itu, kita semari lelaki ni, Nabi tunjuk hajar pada kita supaya kita semaya di masjid. Maya fardu 5 waktu kita buat di masjid. Dan kelebihan dia memang beza dengan orang maya sore di rumah. Maya sore di rumah pahala 1, dan juga maya berjemaah di masjid pahala 27. Dan amalan yang kedua yang hidup hari kita tu kena buat supaya kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita membanyakkan amalan sunat. Lebih-lebih lagi sunat rawatib. Gapo sunat rawatib? Sunat kapit waktu. Daripada subuh kita semaya sunat belum subuh 2 rakaat. Zuhur kita semaya sunat belum zuhur 2 rakaat. Lepas zuhur 2 rakaat. Maghrib kita semaya lepas maghrib 2 rakaat sunat. Isya kita semaya lepas sunat isya. Lepas isya kita semaya sunat 2 rakaat. Maka Nabi SAW ada bersabda dalam hadis dia kata siapa yang semaya sunat cukup 12 rakaat sehari, Allah Subhanahu Wa Taala nak cedek, nak buat rumah cedek with dia dalam syurga. Maya sunat cukup 12 rakaat sehari. Mana kata sunat rawatib saya sebut tadi, dia semaya cukup 12 rakaat sehari, Allah Subhanahu Wa Taala akan cedek rumah dalam syurga. Dan juga sunat lain-lain lagi, Nabi pernah wasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata ausani khalili, saingku ataupun kekasihku Nabi Muhammad pernah pesan kepada aku. Abu Hurairah kata, gapo ya pesan? Ya pesan 3 perkara. Mula-mula jangan tinggal semaya witir. Belum nak tidur ataupun kita bangun tengah malam, kita maya sunat witir. Paling rendah sekali 1 rakaat. Kalau kita rasa tak bangun malam, lepas isya sudah maya sunat isya, kita bangun semaya 1 rakaat saja. Itu paling rendah. Ataupun 3, 5 tu atas kita rajin lah. Dan juga satu sunat lagi yang tak patut kita tinggal, iaitu sunat duha. Kerana sunat duha digelarkan sunat awabin, semaya awabin, semaya orang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga semaya sunat ini, semoga Allah SWT apung semua dosa kita. Dan juga kuatkan tubuh badan kita. Kerana ada dalam satu hadis, Nabi SAW kata, setiap seni dalam tubuh kita, seni jari, seni kaki, seni lutut, apa semua tu, ada 360 seni. Maka setiap seni itu, hajat, dia perlu kepada sedekah. Kita buat satu sedekah tu, kuatlah satu seni kita. Maka lagu mana kita nak buat cukup 360 seni dalam tubuh kita ni? Nak buat sedekah lagu mana dia cukup 360? Maka Nabi hajar kita semaya sunat duha 2 rakaat, maka cukuplah bagi seni kita 360 seni tu untuk nak kuatkan tubuh badan kita. Itu amalan sunat. Dan seterusnya baca Quran. Paling kurang sekali kita baca semuka pada sehari. Sebab Nabi SAW pernah sebut kata, amalan Allah Subhanahu Wa Taala paling kasih sekali adwamuha wa in qalla. Nabi kata amalan hak Tuhan kasih sekali, iaitu amalan hak buat semua walaupun sikit. Sehari kita baca sebaris misalnya, sikit ya, tapi duk baca semua lebih baik daripada orang baca sejuh sehari, lepas dah tu tinggal sebulan, tinggal setahun mai buka Quran baca pula. Dan seterusnya azkar pagi dan petang. Benda ni hak Nabi buat semua. Doa hak Nabi duk baca semua pagi dan petang untuk nak selamat, untuk nak jaga diri, untuk nak jauh daripada kesusahan, untuk nak tambah rezeki, untuk nak kaya. Ada belaka dalam azkar pagi petang ni. Maka ceboleh tu kita jangan tinggal lah. Panak-panak tak padah kita baca 1, 2, 3 doa supaya kita boleh beramal dengan sunnah Nabi. Sebab kita dengar dah kan, Nabi pesan kita, kalau mu tak sewi sesak pada akhir zaman yang banyak fitnah ni, mu pegilah dengan sunnah aku. Tak boleh pergi banyak, kita pergi sikit, tapi hidup atas sunnah Nabi SAW.
Dan seterusnya kita bersedekah. Kalau boleh tu kita boleh boleh sedekah setiap hari kita buat lah, walaupun sekut sehari. Lebih-lebih lagi masa sekarang lah ni, masa teknologi seni. Pecek dalam terosak tu sedekah dah. Pecek on pergi kot demo tu, on kot orang bah, on kot rumah bakar ke apa. Sikit-sikit adalah kebajikan yang masuk pahala kepada kita. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, dawu mardakum bis sadaqah. Nak kata lebih-lebih lagi orang nyakit, orang ada nyakit, ada gapo, Nabi hajar kata mu nak fubat nyakit mu dengan sedekah. Saya pernah baca dalam satu kitab orang Arab, dia tulis dengan pasal pakan dia diri, dia nyakit rok maring. Jadi rok maring sampai luruh habis rambut. Maka dia dengar Tok Guru ngajar kata kalau kita sedekah ni, Allah SWT akan nak perubat nyakit kita. Maka dia niat selalu dah. Lepas pada dengar orang ngajar, dia letak niat kata, tahun ni kalau aku nego laba banyak mana, semua laba aku nak sedekah belaka. Maka pada tahun tu kalau tak silap saya, dia boleh 2 juta riyal. Kalau rumah kita tu dalam 20 juta. Hak laba dia sedekah habis. Tahun lepas pada tu Allah SWT sembuh dia, sihat molek. Itu janji daripada Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Fubatlah nyakitmu dengan sedekah. Kalau kita dengar tu tak ada sakut paut gapo, tapi ini adalah janji hak Nabi royak dan akan jadi sungguh. Cuba kita try. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam surah Baqarah, fadhkuruni azkurkum uzkurullaha katsira. Nabi kata muzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun nak ingat kita. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala lagu mana? Kalau kita sentiasa zikir, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah kepada kita, iaitu kita minta gapo Allah nak ui. Kita susah gapo Allah Taala bantu kita. Kita rasa serabut perut gapo Allah SWT buat wisni. Itu ingat Allah SWT pada kita. Maka beramallah dengan sunnah Nabi dan juga Al-Quran yang Allah SWT, yang Nabi SAW telah pesan kepada kita. Semoga kita selamat dan juga tidak sesat pada masa yang fitnah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فدمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.